Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar murid-murid? Cikgu doakan kita semua dalam lindungan Tuhan, ya. Masih selamat daripada wabak COVID-19. Jadi tolong masing-masing tolong kekal di rumah dan kekal dengan kelas online yang telah bermula. Baik, terlebih dahulu cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Amal, ya. Cikgu mengajar kelas kamu subjek sejarah tingkatan 1 untuk kelas 1 Hanafi dan juga 1 Maliki. Baik, cikgu suka ingatkan kat sini, kalau ada kawan-kawan kamu yang belum masuk lagi dalam grup sejarah, kamu tolong add kawan kamu masuk lah, supaya tak ada pelajar yang ketinggalan, ya. Tak ada pelajar yang tak tahu kelas dah bermula. Cikgu tak mahu ada yang tak tahu kelas bermula, duduk rumah lagi, tak belajar lagi, ya. Nanti membazir waktu nanti, sebab nanti kelas sekolah buka, cikgu takkan patah balik dah. Sebab kita ada silibus kita kena habiskan, ya. Jadi minta tolong kawan-kawan kamu yang belum ada dalam grup sejarah ni, tolong hantar link dekat kawan-kawan kamu tu supaya masuk, supaya dapat join grup kita, ya. Baik, sebenarnya cikgu masih lagi berkira-kira mengenai kaedah yang paling berkesan untuk cikgu gunakan sepanjang kelas online ni, sepanjang PKP berlangsung ni. Cikgu masih tercari-cari kaedah apa yang paling sesuai, yang mana dapat memaksimumkan kehadiran kamu. Maksudnya bila cikgu buat contoh cikgu buat Zoom, cikgu nak tengok berapa orang yang boleh join. Kalau tak ramai tu maksudnya mungkin ada batasan lah, mungkin ada masalah. So setakat sekarang cikgu cuma guna kaedah video dan juga kuis, ya. Pada minggu lepas cikgu bagi satu video, kemudian cikgu hantar satu link untuk kuis sebagai latihan kamu lah. So kita tengok macam mana, ikut kesesuaian waktu lah. So cikgu boleh consider dekat situ, tengok mana yang terbaik untuk kamu, ya. Cuma cikgu harap kamu pun boleh bagi komitmen lah untuk kelas sejarah ni lah. Cikgu tak mahu ada yang skip kelas, ada yang malas-malas lagi, ya. Walaupun PKP, kelas dah bermula, ya. Supaya nanti kamu pun bila masuk sekolah pun kita dah sampai bab, kita tak duduk lagi dekat bab 1, kita dah masuk bab 2, bab 3 dah lah. Baik, minggu lepas cikgu hantar video. Cikgu hantar video 1.1 pengertian sejarah, ya. Apa maksud sejarah? Cikgu nak highlight sikit lah dekat sini. Cikgu nak tekankan, kalau ada orang tanya ataupun dalam exam nanti soalan tanya apa definisi sejarah, apa maksud sejarah, so kamu dah tahu dah jawapan dia. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu, ya. Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu, ya. Apa-apa peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu dikira sejarah. Kalau ada peristiwa yang tak berlaku, cerita dongeng ke, mitos ke, itu bukan sejarah lah. Itu cuma rekaan, dia tak dikira sebagai sejarah. Baik, ya, faham? Dan 1.2, kamu dah belajar pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Baik, untuk tokoh sejarah ni terdapat tokoh daripada Eropah, tokoh barat lah, kemudian tokoh dalam tokoh Islam, kemudian ada juga tokoh tempatan, maksudnya orang Malaysia lah, ya, yang memberikan pandangan mengenai apa itu sejarah, ya. Cikgu harap kamu boleh ingatlah tokoh-tokoh ni dan apa karya yang ditulis. Contohnya Ibnu Sina, bukan Ibnu Sina, tokoh Islam, Ibnu Khaldun. Kamu kena ingatlah karya terkenalnya apa. Karya yang terkenal beliau adalah Muqaddimah. Tu cikgu highlight sikit lah. Ini adalah Kuk Hakim, adalah tokoh tempatan. Yusuf Ibrahim ni pun adalah tokoh tempatan. Baik, untuk minggu ni cikgu teruskan dengan 1.3 masa silam dan ruang dalam sejarah. Baik, kronologi.
Apa itu kronologi? Kronologi merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan, ya, awal hingga ke akhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Baik. Apabila sebut mengenai kronologi, ia adalah peristiwa yang berlaku, apa yang berlaku dahulu dan apa yang berlaku kemudian seiring, maksudnya ianya mengikut urutan, ya, tak ada yang dia tak bercampur-campur, ya. Apa yang dulu, apa yang kemudian berlaku dalam satu garis masa. Contohnya, garis masa zaman dahulu dimulai dengan penciptaan alam ini, penciptaan alam ini sehingga sekarang tahun 2021. So garis masa yang panjang, peristiwa daripada kelahiran Nabi Adam, kemudian bagaimana peristiwa Kota Melaka, kemudian Kota Melaka diserang, bagaimana peristiwa berlakunya serangan daripada Parti Komunis Melaya, ya, berlaku di Tanah Melayu, kemudian sampailah ke negara mengalami Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kemudian macam mana terbentuknya negara Malaysia pada tahun 1963 sehinggalah sekarang 2021. Ya. Itulah garis masa, apa yang berlaku dahulu, apa yang berlaku kemudian, mengikut urutan, ya, secara teratur. Itu adalah kronologi. Baik, yang kedua pula adalah ruang masa. Ini diterbahagikan kepada 3, ya, ruang masa, di mana dalam tempoh 10 tahun ia dikenali sebagai dekad, ya, 10 tahun dekad, abad 100 tahun, alaf lingkungan masa 1000 tahun. So apa-apa peristiwa yang berlaku dalam masa 10 tahun dipanggil dekad. Apa yang garis masa 100 tahun, abad, dan garis masa 1000 tahun, alaf. Baik. Konsep masa boleh diukur mengikut zaman seperti sebelum Masihi dan Masihi. Dan zaman Masihi ini bermula selepas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Baik, ingat tu, ya, kalau soalan tanya bila bermulanya zaman Masihi, so kamu jawab selepas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Baik, dekat sini cikgu sertakan sekali dengan soalan. Sambil cikgu ajar, sambil kita buat soalan. So tak adalah apa yang kamu belajar tu terus hilang, ya. So lepas ni kamu dah tak payah buat kuis. Kita terus dengan latihan ni. Baik. Soalan, kita baca dulu arahan soalan. Padankan konsep masa silam dan ruang dalam sejarah dengan definisi yang betul. Baik. A, berurutan mengikut masa kejadian. Kalau kamu ingat balik apa yang mengikut urutan itu apa? Yang mengikut urutan, mengikut masa kejadian adalah kronologi, ya. Baik, B pula jangka masa 10 tahun. Kalau 10 tahun kita panggil 10 tahun adalah dekad, ya, dekad. Jangka masa 100 tahun pula adalah atas sekali, abad. Baik, tahun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa, baru cikgu bagi tahu tadi, kelahiran Nabi Isa adalah zaman Masihi. Baik, I, tahun Islam yang bermula dari tarikh peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, dalam kalender Islam ada peristiwa hijrah, ya, peristiwa hijrah. So dah disebut dah pun peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa tu? Dah sebut dah pun peristiwa hijrah. Jawapan dia hijrah. Jangka masa yang tiada had masa tetapi mempunyai keistimewaan atau pertalian masa. Maksudnya zaman ni mempunyai pertalian masa. So apa itu? Cikgu dah sebut tadi dah pun, zaman. Ya, ingat dah soalan ni. Boleh jadi soalan ni akan naik exam, siapa tahu. Baik, kita teruskan ke sumber sejarah. Baik, sumber sejarah ada 2. Apa
Pertama, sumber primer ataupun sumber yang pertama, dan sumber sekunder, iaitu sumber yang kedua. Baik, apa itu sumber primer? Sumber primer ialah satu sumber yang belum diolah, belum diterbitkan dan ianya bersifat asli. Contohnya, kalau tengok contoh yang bagi, fosil, artifak, bahan bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail jabatan, surat peribadi dan diari. Baik, fosil ni apa? Baik, fosil ni adalah satu bentuk yang dikenali sebagai tulang ataupun tengkorak. Tengkorak yang dijumpai. Contohnya, zaman sekarang ramai pengkaji yang jumpa tengkorak-tengkorak binatang dahulu. Yang dipercayai adalah tulang-tulang dinosaur. Baik, tulang dinosaur ataupun fosil ni ianya bersifat asli dan dia tak diolah. Kita tak jumpa lagi tulang dinosaur yang dibuat sudu, dibuat garpu ataupun dibuat tongkat, tak ada. Kalau kita jumpa tulang-tulang ni, selalunya pengkaji akan simpan dan akan tunjukkan di muzium. So sumbernya asli, dia belum diolah. Contoh yang kedua, diari. Baik, diari ini adalah kepunyaan ataupun milik peribadi, milik seseorang secara peribadi. So satu diari mewakili seseorang. Dia takkan jadi 2-3 orang. Apa akan jadi kalau diari itu milik 2-3 orang? Maksudnya kisah dia akan bercampur. Kisah kawan si A, kisah si B, kisah si C. So ada 3 kisah. So mana satu yang kita nak tengok? Sebab tu diari ini untuk seorang saja. Siapa yang tulis diari untuk kisah dia saja. Dan kisah dia bukan untuk ditayangkan. Diari ini bukan untuk orang lain, bukan untuk dibaca, bukan untuk tontonan umum. Baik, kita balik ke sumber sekunder. Sumber yang kedua iaitu bahan yang telah diolah dan diterbitkan. So kalau kamu nak ingat, senang saja. Sumber primer belum diolah, sumber sekunder telah diolah. Contohnya, bahan yang telah tersebar ke umum. Baik, apa bahan yang tersebar ke umum? Surat khabar, majalah, jurnal. Maksudnya siapa-siapa pun boleh baca. Tak ada masalah. Siapa nak pun boleh baca. Tak ada orang marah. Buku, siapa-siapa nak baca buku boleh, tak ada masalah, tak ada orang nak marah. Kalau diari tadi kamu tak boleh baca, itu adalah milik peribadi. So fahamlah, sumber sekunder, sumber sejarah ada 2, primer dan juga sekunder. Fahamlah. Ini adalah sumber yang pertama tadi, batu bersurat, manuskrip, diari, fail peribadi. Sumber yang kedua pula adalah aku tengok tu, buku, majalah, jurnal, akhbar, risalah. Baik, penyelidikan. Baik, tadi yang sebenarnya yang sumber sejarah ni adalah 1.4 tajuk 1.4. Tadi cikgu dah cover 1.3, 1.4 dan ni cikgu masuk 1.5. Penyelidikan dalam sejarah. Baik, dalam sejarah ada kaedah-kaedah yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan, Dia bukannya ikut suka kita je nak macam mana kita nak selidik tu. Dalam sejarah ada kaedah yang tertentu. Baik, dekat sini ada 3 kaedah yang diperkenalkan dalam sejarah. Yang pertamanya adalah kaedah bertulis. Baik, kaedah bertulis ni adalah mengikut susunan, selepas satu selepas satu. Pertama buat apa, kedua buat apa, ketiga buat apa, dia mesti ikut urutan. Kalau tak ikut urutan, apa akan jadi? Data yang kita dapat ataupun maklumat yang kita dapat tu tak valid, tak rasmi, kita tak boleh guna. Sebab kita jangkau, kita tak ikut prosedur. So dia mesti ikut prosedur dia mesti ikut urutan dia. Baik, ini adalah proses kaedah bertulis. Pertama, mengenal pasti sumber. Kita kena kenal pasti dulu sumber. Kita nak kaji pasal apa? Peristiwa dulu. Kita nak kaji peristiwa ke? Kita nak kaji pasal tokoh ke? Atau kita nak kaji pasal institusi? Institusi ni adalah institusi ni lebih kepada, kalau cikgu nak cakap, lebih kepada satu jabatan, bangunan ataupun kumpulan. Kedua, mendapatkan pengesahan sumber bertulis tersebut. Kena dapatkan pengesahan, tak boleh secara haram,
Ketiga, kumpul, simpan sumber yang dapat, kemudian gunakan alatan sesuai, kemudian baru dianalisis. Baik, ini adalah kaedah yang kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan ni hasil temu bual dengan seseorang. Maksudnya kita jumpa seseorang, kita jumpa tokoh misalnya, kita nak tanya apa peristiwa yang berlaku ke, dia mesti ikut urutan ya. Dia ada 3 tahap. Tahap pertama persediaan, kedua rakaman temu bual, dan ketiga memproses rakaman. Maksudnya semasa kita jalankan temu bual tu, kita buat rakaman. Baik, yang ketiga adalah kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ni apa? Arkeologi ni adalah kaedah proses cari gali. Baik, kalau kamu pernah ke Sungai Petani, Kedah, kamu pernah ke kawasan di Merbuk tu, kawasan Lembah Bujang. Kalau kamu pernah lalu dekat situ, kamu akan nampak dan kiri kanan jalan tu ada bumbung, kemudian ada tiang, dan di dalamnya tu, di bawah bumbung tu ada pengkaji-pengkaji yang gunakan berus untuk cari bahan-bahan bersejarah ni lah. Dekat sana kamu boleh tengok proses ni dijalankan. Dia menggunakan kaedah arkeologi. Apa yang dia cari? Macam cikgu sebut tadi lah, fosil, binaan, batu peralatan, logam terbikan, boleh sebut. Apa-apa yang ada dalam tanah akan dicari gali. Baik, ini adalah proses cari gali juga, tapi cari gali yang tadi lah. Cari gali ni sebenarnya ada 2. Satu cari gali yang di darat, satu lagi ada yang di dalam lautan, di dalam air. Dan dua proses ni menggunakan tool, menggunakan peralatan tertentu lah, peralatan yang lebih spesifik lah. Kenapa peralatan spesifik ni, peralatan khusus ni digunakan? Supaya apabila fosil yang kita jumpa tu, dia tak mencacatkan ataupun merosakkan sumber-sumber yang kita jumpa ni. Contohnya kita jumpa kita jumpa tembikar zaman perang Cina dulu, zaman perang dunia dulu contohnya. Bila kita jumpa, macam mana kita nak ambil tembikar tu supaya dia tak rosak, tulisan yang ada tak rosak, tembikar tu tak pecah. Sebab tu kita kena gunakan peralatan yang spesifik, peralatan khusus bukan main ikut sempat je, menyelam ambil pakai tangan, tak boleh. Dan tak pasti, sebab benda-benda zaman dulu kita tak pasti, mungkin ada racun mungkin berbahaya, kita tak pasti. Sebab tu perlu ada perlindungan. Baik, proses cari gali ni, perancangan grid sebelum ekskavasi. Perancangan grid ni maksudnya, grid tu adalah kawasan kawasan yang kita ukur. Contohnya kalau kamu pernah tengok aksiden kemalangan, polis akan tanda satu pita tu, zebra tape kawasan tu. So dalam kawasan tu orang ramai tak boleh masuk. Macam tu jugalah perancangan grid ni dia akan tanda grid tu dulu supaya orang ramai tak boleh masuk. Orang-orang yang tertentu saja boleh masuk. Kerja ekskavasi tu kerja-kerja cari gali lah. Dan setiap petak diberikan nombor khusus, macam kes jenayah lah, polis akan letak nombor tu kan, nombor kes, macam tu lah. Setiap petak tu akan ada nombor-nombor dah. Kemudian proses penandaan kawasan berdasarkan pelat, ekskavasi dan catat semua penemuan. Apa-apa barang yang kita temukan akan dicatatkan. Ini adalah kerja-kerja di makmal arkeologi. Habis di kawasan tadi, kawasan darat ataupun laut tadi yang jumpa tadi, balik dekat makmal pun ada juga proses-proses dia. Tu pun ikut prosedur. Dekat sini pembongkahan, pengisian, pembersihan, ketok kan. Ketok ni maksudnya dia guna nombor-nombor lah, untuk nombor pengenalan. Dia ada bagi nama nombor-nombor signifikan lah, nombor rujukan tu dia tak bagi nama ikut dan je, dia tak boleh bagi macam tu, dia mesti ada nama spesifik dia. Kemudian penganalisis bagi mendapatkan maklumat tentang satu artifak. Yang ni yang cikgu sebut tadi, arkeologi bawah air. Apa yang dia nak kaji? Peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai dan tasik. Contoh yang selalu famous yang dijumpa adalah kapal dagang dahulu lah yang tenggelam
segala khazanah warisan kapal karam dikaji, direkod. Di Malaysia, ekologi bawah air merupakan bidang kajian terbaru dan semakin mendapat perhatian. Baik, cikgu rasa sampai setakat tu dulu kelas untuk kali ini. Sampai kerja-kerja makmal saja, iaitu kaedah-kaedah yang digunakan dalam sejarah. Jadi kalau ada yang tak faham apa yang cikgu cakap tadi, ya, kamu tengok video balik kalau kamu tak faham slide yang cikgu bagi ni. Baik, slide ni cikgu akan hantar link, cikgu akan sertakan sekali dekat kamu supaya kamu boleh rujuk lah, kamu boleh baca balik. Dan kalau ada yang kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu, tanya cikgu, tak ada masalah. So quiz cikgu akan kumpulkan daripada 1.3 tadi, 1.4, 1.5 cikgu akan bagi nanti. So minggu ni kamu baca dulu slide ni yang cikgu sediakan ni, slide yang cikgu sediakan. Kamu baca beserta penerangan cikgu tadi lah, ya. Kalau kamu tak faham, boleh PM cikgu tanya. So setakat tu dulu kelas untuk kali ini, sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.